File ni kalau kita nak proses untuk post boleh ni. Mana? Kalau keluarkan ke sama esok ke? Ya. Grafik tebal. Grafik tebal. Bang, link WhatsApp ni tak boleh buka apa? Boleh. Nurul datang tak boleh? Kena tu setting. ID ni tak boleh. Kita incorrect. Kita kata incorrect. Dia masuk tak Boleh, masuk boleh je. je. Dia masuk di WhatsApp dia. Dah mula. Dia WhatsApp tak? Klik link dia dulu. Tak boleh. Salam. Aidil ni. Ni kelas malam, bukan kelas hari ni. Aidil ni. Tak, student. Saya Dah daftar tak? Sudah. Ada kat Zoom Australia.
Kau nampak? Mas. Oh my god. Okay. Mas, cakap sikit. Kita test suara. Hello, Assalamualaikum. Dalam. Jelas Okey, kita baru ada 5 orang peserta. InsyaAllah kejap lagi akan bertambah dari semasa ke semasa. Cuma kita tak akan tunggu sampai ramai baru kita mula. Kita kena mulakan segera sebab masa kita agak terhad lah. Okey, semua nampak skrin Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Adam Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada katanya MT Adib kata student MT Adib dari MSM. Kita ada Izhaq. Okey. Kita ada Yana. Okey, Ikmal Ridwan. Okey. Baik, dan confirm kita ada MT Mas yang akan menyampaikan topik kita pada hari ini iaitu pepeja geometri. Yang mana untuk makluman semua peserta MT Mas adalah pengurus cawangan untuk Home Jinjarum Bandar Saujana Putra. Betul Mas BSP tu Bandar Saujana Putra, betul Betul. Oh, MT Yana. Katanya Yana mana tadi? Baik. Jadi untuk makluman yang belum follow profile Home Jinjarum BSP tu boleh follow boleh cari dekat boleh search dekat Facebook tu Home Jinjarum BSP. Okay. Seterusnya yang belum like Facebook page Home, jangan lupa cari Home House of Mind Excellence dan like serta follow page tersebut untuk dapat maklumat-maklumat yang terkini. Sedikit taklimat untuk makluman, kalau ikutkan pukul 9.55 tadi tiba-tiba ada tamu macam majlis rasmi. Okey. Lepas tu taklimat oleh Sifu. Dah pukul 10 kita nak mula tapi ni dah 10-2 minit baru kita mula. Lewat sikit, tak apa. Cuma orang kata 10.30 tu MT Mas kena get ready untuk berhenti. Kita ada baki 5 minit sebab ada sikit taklimat tentang program yang seterusnya nantilah pada semua peserta. Okey. Jadi itu sikit tentang tentatif. Okay. Baik. Untuk penjagaan audio, pastikan mic di mute. Pastikan mic di mute. Jika tiada persoalan bagi memastikan keadaan audio berfungsi dengan baik. Itu untuk makluman semualah. MT Mas jangan mute pula, tak dengar nanti. Okay. Seterusnya, jika ada persoalan, tekan spacebar pada keyboard untuk unmute mic atau klik unmute mic pada aplikasi Zoom. Ada dua pilihan lah. Kalau ada yang tak boleh nak spacebar tu, kalau tengok dengan handphone tu, kena unmute mic dekat aplikasi Zoom tu. Nanti boleh bertanya lah. Atau juga boleh bertanya di ruangan chat, nanti Sifu akan respon dengan MT Mas supaya mungkin boleh respon dengan soalan yang diberikan di ruangan chat. Okay? Jadi kalau ada persoalan ke, nak sembang ke, tengok dekat ruangan chatting tu Seterusnya untuk makluman rakaman sesi. Sesi ini dirakam oleh pihak penganjur dan akan dimaknai ke YouTube channel. Jadi kalau ada masalah tak apa jelas ke apa ke, boleh tengok balik dekat YouTube, mana boleh ulang kaji. Dan kalau ada rakan-rakan kita yang berminat nak tahu juga apa yang kita tahu, maklumkan dekat YouTube channel tu dan mintalah mereka tengok kat situ. Okay? Jadi boleh ulang kaji kat situ bila ada masa. Okey, tanpa membuang masa, Sifu akan serahkan skrin ini pada MT Mas. MT Mas, dah ready lah? Ya, Sifu. Okay, Sifu stop share. Sifu nak serah pada MT Mas untuk ambil alih skrin ni. Okay, silakan MT Mas. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MT Mas, mewakili Home BSP. Okey, akan berkongsi sedikit panduan ataupun pengenalan tentang pepejal geometri. Okey, sebentar ya. Semua nampak ke skrin di depan?
yang kita kongsikan ni? Nampak ya? Kalau nampak anggur ya. Okey. Untuk makluman, pepejar geometri ni merupakan topik yang sebenarnya sangat familiar di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah sebenarnya. Cuma bila diberikan dalam peringkat sekolah rendah, namanya dipanggil bentuk dan ruang. Okey, kalau kita tengok ada pengenalan asalan pendedahan silibus ni dari peringkat rendah iaitu bentuk dan ruang. Seperti yang kita kenalkan kalau di sekolah rendah dah didedahkan kubus, lepas tu kuboid, segitiga. Okey. So, kemudian bentuk ni adalah 2 dimensi bertukar menjadi 3 dimensi. Maknanya daripada 2 dimensi berubah ke 3 dimensi. Okey, kalau dia 2 dimensi tidak dipanggil pepejar geometri. Okey, pepejar geometri mesti berbentuk 3 dimensi. Okey. Yang tu seterusnya topik ni kembangan daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Cuma topik ini, tajuk ini ada pada tingkatan 2 iaitu bab 6. Okey, sebelum topik koordinat. Tajuknya agak panjang sikit tapi kalau tak silap Intimas adalah geometri 3 dimensi. Okey. So sangat terkenal, betul, sangat terkenal dalam 3 peperiksaan penting, UPSR, PT3 dan SPM. UPSR peringkat dia berkenaan pengenalan bentuk. Kalau PT3 lebih kepada bagaimana mencari perimeter luas ataupun nilai-nilai tertentu dalam satu kawasan. Okey, kalau SPM lebih merangkumi dari segi sudut isi padu, pencarian isi padu ataupun isi padu gabungan. Okey. Okey, so merangkumi kehidupan harian. So dekat sini nanti MT Mas akan maklumkan tentang lebih kepada rumus dan tips membantu para pelajar, tidak kira klien ataupun bukan klien home, kita akan bantu macam mana untuk pastikan kita tahu setiap bentuk tu tanpa perlu kita menghafal rumus. Sebenarnya dalam exam memang diberi rumus, cuma kita nak lebih faham bentuk tu dan bagaimana untuk lebih tahu bentuk ini apakah rumus yang digunakan. Okey, ini adalah contoh ya. Contoh yang mana daripada 2D ya, segi 4 tepat menjadi kuboid. Okey, ini adalah bentuk-bentuknya. Kalau tak perasan nanti kejap nanti Mas akan. So ni adalah 2 dimensi dan ni adalah 3 dimensi. Okey, kita buat satu latihan tangan hari ini. Okey, bentangan. Okey, bermula pada bentangan ya. Setiap bentuk 3D sebenarnya mempunyai hamparan bentangan. Yang mana dia berbentuk 2D yang apabila dilipat ataupun dibentukkan menjadi bentuk 3D. Okey, so dekat sini cube. Okey, cube dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia adalah kubus. So bentangan dia sebenarnya daripada segi 4 sama. Okey, so kubus adalah segi 4 sama. So dekat sini surface area ataupun luas permukaan. So kita boleh tengok ada berapakah luas permukaan surface area dan bentuk dia macam mana untuk membentuk satu satu kubus. Okey, kalau dekat sini berapa? So dekat sini ada 2, 4, 6. So maknanya kat sini adalah 6 area. Okay, maaf kalau tulisan tak berapa cantik. Minta maaf. Okay, so kalau kuboid. Okay, kuboid adalah berapa? Dia mengandungi rectangle adalah segi 4 tepat dan juga segi 4 sama. Jadi kat sini berapakah kawasan rectangle dan berapakah kawasan segi 4 sama? So siapa nak cuba? So nanti Mas akan isi kan? Okey, sini adalah 4 dan sini adalah 2. Okey.
piramid. Okey, piramid asalnya terbentuk daripada segitiga dan semestinya piramid mempunyai tapak. So tapak adalah bentuk yang sama, iaitu segi empat sama. So dekat sini ada segitiga, minta maaf, segitiga ada 4 tiga dan juga satu segi empat sama. So dekat sini kita letakkan satu adalah satu segi empat sama dan 4 segi empat. Okey. Prisma merupakan gabungan bentangan daripada segi tiga dan juga segi empat tepat. Okey. Yang mana kalau kita lihat di sini gambar rajahnya terdapat 2 segi tiga dan juga 3 segi empat tepat. So dekat sini kita akan tanda adalah 2 dan sini adalah 3, 4 tepat. Okey. Silinder. Silinder bahasa Melayu pun silinder, ejaan SI. Dekat sini silinder mempunyai 2 bulatan, okey, 2 bulatan dan 1 segi empat tepat. So dekat sini ada 2 bulatan dan sini adalah segi empat tepat yang mempunyai satu sahaja. Okey. Yang seterusnya iaitu bentuk kon. So kon ni kalau ikutkan dia bentuk macam topi dan adalah kombinasi yang sangat unik yang mana mempunyai satu slang height iaitu ketinggian condong S ni dekat sini. So ketinggian condong. So dekat sini merupakan satu bentuk bulatan dan juga melibatkan permukaan yang berlekuk. Okey. So dekat sini manakah permukaan berlekuk, manakah satu permukaan bulatan? Dekat sini adalah satu permukaan bulatan dan satu juga permukaan berlekuk. Okey. Itu adalah sedikit panduan untuk bentangan. Bentangan ini merupakan satu mukadimah untuk kita pergi ke seterusnya untuk faham bagaimana terjadinya bentuk pekerja geometri ataupun lebih dikenali sebagai bentuk 3D. Okey. Seterusnya, okey. Bagaimana nak membantu untuk tidak hafal rumus? Okey. Bagaimana untuk membantu tidak hafal rumus? Pertama sekali untuk membantu kita untuk tidak hafal rumus adalah perlu tahu setiap apakah sub-sub yang kita pelajari. Okey, pertama sekali kalau ikutkan konsep adalah di sini kita akan pelajari pertama adalah perimeter. So perimeter, apakah yang kita faham perimeter tersebut? So sini Anti Malah tulis siap-siap kata kunci dia adalah ukur keliling. So bila ukur keliling bukan bermaksud ukuran dia melibatkan dalaman, tapi dia ukuran adalah melibatkan, tips dia adalah ingat perimeter adalah ukuran sisi luaran sahaja. So macam yang Anti Mas tanda anak panah yang berwarna biru di sebelah kiri Anti Mas. So ada gambar rajah yang menunjukkan satu bentuk kombinasi 3 segi 4. Okey, kalau kita pecahkan ni, kalau kita buat satu pecahan yang adalah 3 segi 4 tepat. Okey. Yang mana dia melibatkan operasi penambahan. Okey. Senang saja untuk perimeter, hanya tambah sahaja ukuran yang telah diberi pada setiap ukur sisi keliling. Dan unit dia hanyalah cm, tiada padu dan tiada segi per 3. 3 persegi, minta maaf. Okey. Jadi kat sini contoh, contoh secara ringkas bagaimana untuk menyelesaikan salah satu soalan perimeter tersebut. Okey, yang ini adalah bentuk yang mana adalah kombinasi bentuk. Okey, kalau kita tengok bentuk ni adalah kombinasi bentuk segi 4 tepat dan segi 4 sama. Maknanya kalau kita pecahkan 2 di atas ni pun boleh bentuk segi 4 sama.
yang lorong kecil ni pun atau yang ni, jadi segi 4 tepat. Okey. Dengan keadaan ni kita boleh tengok so bila keliling maksudnya tidak melibatkan yang di dalam ini. Jadi apa yang perlu kita tahu, apakah nilai antara A dengan B sebab tidak diberi tahu. Jadi untuk selesaikan kita hanya lihat di bahagian atas. Okey. So 2 tambah dengan 5 menjadikan 7. Okey. So bila 7 jadi dekat sini bawah dah ada satu nilai. Jadi kita boleh tahu jarak ukuran daripada A ke B adalah berapa. So, jarak ukuran daripada A ke B adalah berapa. So maknanya 7 kita tolak 1 tinggal 6. Jadi dekat sini hanya kita nyatakan berapakah nilainya, maknanya 3. Kita congak terus 3 dengan 2 adalah 5. Okey, 5 tambah dengan 5 adalah 10. Kita congak terus. Okey, 10. Maknanya di sini adalah 1 dengan 2 adalah 3. 1 dengan 2 adalah 3. Di sini antaranya daripada A ke B tadi adalah ukurannya 6. Dan tambahkan dengan 3. Jadi jawapannya dia akan menghasilkan so 5, 10. Okey, 3 dengan 3 adalah 6. So 6 tambah 6, 12 boleh menghasilkan jawapannya adalah 22. Unit perlu diletak supaya markah dapat full mark. Kalau tak, kena potong ataupun jawapan terus pada salah. Okey, so kena berjaga-jaga. Unit sangat-sangat penting. Okey, kita pergi ke berkaitan dengan permukaan. MT Mas, M ke CM? Huh? M ke CM tu? Sorry. Minta maaf. Minta maaf. Okey, terima kasih. Sama. Potong saja. Ataupun kita potong jawapan ni. Silap simbol salah markah. Betul-betul. The ball sibu. Tenang, tenang. Gila, gila. 22 meter. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih menegur. Okey. Kita pergi ke yang seterusnya iaitu luas. Okey, so luas. Ni baru luas ya. Luas ni maksudnya besar sesuatu permukaan. Yang Intimas tandakan hijau tu adalah key point untuk ataupun kata kunci untuk kita faham luas adalah berkait besarnya permukaan. So bila permukaan melibatkan dalaman. So permukaan dalaman tersebut. So kiraannya dekat sini ini adalah contoh sebelah kiri Intimas adalah beberapa contoh rumus untuk segi 4. Tepat iaitu panjang darab lebar, kena pasti manakah satu panjang ya adalah sesuatu yang paling panjang lah maknanya. Okey, adalah dan lebar. Kalau untuk segi 4 sama, panjang darab dengan panjang, okey, ataupun lebar darab dengan lebar, dia mempunyai 4 sisi yang sama. Jadi bila sama, orang kata perkataan pun samalah panjang darab panjang ataupun lebar darab lebar. Jika luas segitiga, so luas segitiga adalah separuh daripada segi 4, kata segi 4 sama. So bila separuh daripada segi 4 sama bermaksud dia adalah mesti melibatkan unit separuh ataupun yang berkait dengan separuh. Jadi separuh dan bila dikira separuh perlu didarabkan dengan tapak. So tapak berada di bawah ni, so darab dengan tinggi. Ataupun secara ringkas, tapak darab dengan tinggi dia kemudian dibahagikan dengan 2. So kita pergi tengok pada contoh. So contoh yang kedua. Ini adalah segi 4 sama. Okey. So dekat sini ini adalah hasil 2D.
Jadi kita ambil formula di balik, so panjang darab panjang. Jadi menghasilkan, so kita tengok satu sisi ni, satu ukuran sisi panjang adalah 4 cm. So maknanya 4 cm kali dengan 4. Okey, dekat sini aplikasi sifir sangat penting. Jadi kaedah sifir sangat penting bagi menjimatkan masa. Okey, pastikan kaedah yang dipelajari, kaedah yang membantu untuk kita menguruskan masa dengan baik. So 4 kali dengan 4, so akan jadi jawapannya 16. So untuk unit di sini, so bila unit pastikan kita kena tengok balik, takut nanti silap balik. So unit mesti adalah apa dia? cm. So cm kita tulis cm kat sini. Okey, pertama cm, kedua lepas tu adalah kuasa 2 ataupun persegi. Okey. So kita selesaikan yang luas dulu. Nanti saya tunjuk macam mana terbentuk daripada isi padu. Okey, ini adalah contoh untuk segitiga. So untuk kita cari luas segitiga. So diberi tapak adalah 5 cm dan ukuran tinggi adalah 8 cm. So bila ukuran tinggi 8 cm, jadi kedua-dua info yang kita perlukan untuk menggunakan formula ni ada. Jadi maknanya kita hanya darabkan saja, maknanya 5 darabkan dengan 8 per dengan 2. So 5 darab 8 berapa? So 4 sifar, 40. So 40 kemudian kita bahagikan dengan 2, belum selesai lagi ya. So bahagikan dengan 2 menjadi 20 cm per segi. Ataupun kuasa 2 untuk senang faham. Mesti ada kuasa 2. Kuasa 2 jangan letak yang besar itu kan kuasa 2, itu nombor 2. Okey. So saya nak bagi senang faham macam mana daripada tapak ni pergi ke 3D. So bila kita nampak daripada tapak, okey ni bawah dia tapak. Jadi permukaan yang untuk membentukkan 3D isi padu bagi kubus. So kita tengok tadi ada 6 kan. So maknanya dekat sini apa yang kita kena tambah? Sebab tadi okey 4 maknanya kita hanya kena tambah lagi darab dengan panjang. Jadi formula untuk isi padu kubus adalah tambah lagi dengan panjang, iaitu panjang darab panjang darab panjang. So dekat sini kita tambah iaitu menggunakan operasi kali, maknanya panjang darab panjang darab panjang. Jadi bermakna sini 4 akan kali dengan 4. So akan kali dengan 4. So akan kalikan dengan 4. Okey, basic untuk biologi geometri kena faham, jangan kita ambil mudah sebab kadang-kadang yang mudah itu juga kita silap. Macam contoh anti-mass tadi. Silap unit. Okey, so 4 kali dengan 4 jawapannya 16. So 16 kalikan dengan 4, congak ataupun guna kalkulator. Ada kalkulator guna ke? So menghasilkan jawapannya berapa? 64. cm. Kuasa 2 ya. So berhati-hati. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Tadi adalah bentuk kubus, isi padu bentuk kubus. Jadi sorry. Tak ada siapa yang menegur. Jadi anti-mass akan betulkan kesilapan. Bila isi padu dia tak akan jadi cm per segi. Dia akan jadi cm ataupun sentimeter padu. Bila padu unit dia adalah kuasa 3. Ya, unit adalah kuasa 3. So kena macam tambah satu lagi. 2 tambah 1 jadi unit dia kuasa 3. Okey. Cincin. Sebentar ya.
Okey, Intimas ulang. Jadi maknanya jawapan dekat sini. Tak mahu juga. Sekejap. Ada kesilapan teknikal sedikit. Boleh jam ke ni? Okey, kita ada kesilapan teknikal sikit sebab Intimas tak boleh nak draw. Sekejap lagi Intimas akan cuba balik. Okey, kita tangguh sekejap. Pergi ke luas permukaan dulu. Luas permukaan bermaksud benda yang sama dengan atas, iaitu luas, so besar satu permukaan. Okey, so bila luas permukaan yang melibatkan bentuk itu berbentuk bertukar jadi 3D. Okey, so luas bentuk tu adalah bentuk 2D. So bila luas permukaan bentuk tersebut berubah bentuk 3D. Jadi apa yang kita cuba terangkan adalah luas permukaan kita lihat ya. Contoh pertama dan contoh adalah silinder. Mas cuba untuk menulis. Okey. Okey. So maknanya dekat sini kita tengok permukaan silinder. So ini adalah permukaan silinder, ada dua bentuk bulatan yang mana dia jarinya R. Sebab itu dia melibatkan rumus dia 2 pi R kuasa 2. So 2 pi R kuasa 2 bermaksud mewakili dua bentuk dan pi R kuasa 2 adalah formula untuk luas bulatan. So untuk 2 pi R H ni adalah daripada panjang ni, sebab Intimas tak boleh nak bismillah. Okay, yes. So ni adalah 2 pi R. Okay, ingat bila melibatkan daripada kapet, okay, bayangkan daripada kapet kita gulungkan dia. So bila gulung melibatkan operasi yang melibatkan ada jejari dan juga pi. Okay, so kalau kapet tu tak digulung jadi tidak melibatkan pi dengan R. So itu untuk imajinasi ya, untuk kita faham kenapa ada wujudnya 2 pi R ini. Okay, so ini maksud dia. Dan yang mesti darab dengan H. Okay, so untuk ringkas kat sini, maknanya kita ambil apa-apa nombor, katakanlah 2 pi ni ikut ya, kalau kiraan kalau pi diberi adalah bentuk titik perpuluhan, mesti jawapan diberi adalah bentuk titik perpuluhan. Dekat sini radius Intimas guna adalah 4. Oh, sangat buruk. Okey, 4. Okey, kurungkan kuasa 2. Ingat bila ada yang melibatkan kuasa 2, jadi benda itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Okey, kurungkan bagi kita nampak pengasingan. Ditambahkan yang 2. Okey, 2 pi. Okey, R tadi kita guna adalah 4. Radius ya, R tu adalah radius, bahasa Melayu jari. Yang ni tak ada kuasa 2. Okey. Dan tinggi nanti masukkan 10. Ini adalah contoh ya untuk nak bagi faham bagaimana proses ini berlaku. Okey. So dekat sini boleh guna kalkulator ataupun pandai mencongak. 100. Ini Intimas pilih pi dia adalah bentuk 3 perpuluhan lah, iaitu 3.142. So 153
Okey, ditambahkan dengan 251.33. Okey, so kita boleh congak dekat sini. Boleh berapa jawapan dia? So 351.86. 86. Terima kasih. Okay, Nanti Mas, kita ada baki masa yang singkat. Mungkin kena bagi kata-kata yang terakhir. Allahu Akbar. Tak apa, kita sambung lagi nanti insyaAllah. Okey, sikit intimah Nabi kan, luas permukaan dengan luas unit yang sama iaitu sentimeter persegi ataupun meter persegi. Okey, untuk isi padu adalah sentimeter padu ataupun sentimeter meter padu. Okey. Dan Imtimas nak maklumkan, bila kita dengar je pekerjaan geometri, kita kena faham 3 benda iaitu perimeter, luas dan isi padu. Jadi Imtimas ada create sesuatu untuk bantu kita ingat kalau tahu pekerjaan geometri mesti ada 3 subtopik tersebut iaitu periluas. Peri adalah perimeter, lu adalah luas dan is adalah padu. Okey, jangan risau, dalam peperiksaan ada rumus, cuma Imtimas minta kita jangan menghafal, kita faham macam mana. Okey, kalau berkait dengan bulatan mesti ada radius, mesti ada pi. Okey, kalau segitiga, kalau isi padu segitiga, piramid dan kon mesti 1/3. Okey, kalau luas dia 1/2. Sangat simple, maknanya sangat mencuba dan kita akan jumpa lagi insya-Allah ada sambungan seterusnya bagi di situ. Assalamualaikum. Mas, tunjuk yang atas, yang ke atas punya info tadi. Okey. Jadi apa yang saya faham sekarang ni perkara yang penting, mana tadi yang ada berapa dimensi tu? Berapa mana tadi? Nanti Mas? Bentangan tadi. Jadi yang saya nampak benda ni adalah yang penting ni, yang kita kena faham. Ada berapa bentangan sebab bentangan ni lah yang akan wujudkan orang kata formula dia. Betul Mas Betul. Lepas tu mungkin yang terakhir tu ada tentang pi tentang pi tu Sibu ada hantar dekat chatting room tu link yang mana kelas malam diceritakan tentang bulatan dalam topik bulatan semalam yang disampaikan oleh MTME. Jadi boleh tengok kat situ YouTube tu lah macam mana boleh jadi pi, 2 pi dan sebagainya lah. Okay, boleh rujuk kat situ dan yang belum like dan subscribe boleh klik juga dan like dan subscribe lah untuk channel tu supaya dapat terus ulang kaji apa yang ada kat sini. Okay, baik. Jadi Mas, Ibu perlukan skrin balik untuk sedikit taklimat kepada peserta-peserta kita. Terima kasih. Ada peserta kita mungkin ada masalah talian tadi rasanya. Okay. Tapi tak apa, kita teruskan kita punya taklimat sedikit. Baik, untuk makluman semua sekejap lagi pukul 12 tengah hari 11.55 kita kena mula masuk. Yang ni pukul 12 tengah hari nanti kita ada satu topik yang menarik iaitu matrix yang akan disampaikan oleh MT Muzakir, pengurus cawangan Home Sungai Siput Utara. Harap dapat sama-sama kita join venture lah nanti jadi kalau yang belum dapat link boleh minta dan yang dah dapat link tu boleh sebarkan pada rakan-rakan supaya rakan-rakan boleh turut serta. Okay. Jadi akhir kata daripada Sifu, terima kasih banyak MT Mas, terima kasih juga pada peserta-peserta kita. Kita buka apa nama? Buka video masing-masing, kita tu sikit. Kita bye-bye sikit. Kumar sentiasa baiki rambut dia.
Rambut PKP, jangan risau, cikgu tak marah. Cikgu punya orang panjang lah. Aduh. Adam Hakimi. Okey Adam Hakimi, faham Nanti tengok Okey. tengok video semalam yang bulatan tu untuk faham tentang pi. Kita ada Puan Aziza. Okey. Okey, terima kasih banyak. Bye-bye sikit. Kita jumpa lagi. Jangan lupa jam 12 ada satu slot lagi dan besok pun kita ada lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi.